Menurut Mustaqim, sarjana Islam dan penulis Syekh Hamzah Yusof menyifatkan buku ini ditulis oleh seorang yang amat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya tumpah kepada pembaca yang turut merasai kesannya iaitu kecintaan kepada Nabi apabila membaca buku ini. Dia macam ni ya, Syekh Hamzah Yusof kata buku ni Syekh Hamzah Yusof kata buku ni ditulis oleh oleh seorang yang sangat cinta kepada Nabi. Jadi cerita-cerita dalam tu bila kita baca, akhirnya kesan dia itu satu, kan? Kita selama ni kita contohlah kita ikutlah program selawat lah, ya hanana lah dan sebagainya untuk kita nak buatkan kita rasa cinta Nabi tu. Selawat, kemudian dengan kalau di Kedah tu ada satu pondok tu dia selalu baca Syama'il Muhammadiyah, jadi seminggu sekali, 2 minggu sekali ke, jadi baca Syama'il Muhammadiyah nak meningkatkan kecintaan kepada Nabi dan sebagainya. Jadi kita pun duk mengakulah kata kita cinta kepada Nabi, kita cinta Nabi, tapi kita sedar dalam diri kita tu sedar tak berasa mana sebenarnya, tak? Tapi bila baca buku ni, akhirnya semua cerita tu dia orang kata apa, combination dia punya kesatuan. Yang kesan dia yang paling besar adalah kita rasalah yang kita nak rasa tu, apa yang dikatakan, kita fahamlah apa yang dimaksudkan dengan cinta kepada Nabi, dan kita pun rasa. Mungkin ada beberapa tempat yang sangat menyentuh tu yang boleh saya sebut sikit lah. Selalunya yang di peringkat awal waktu Nabi diperlakukan oleh Quraisy waktu dia mula dakwah tu kan, dengan kisah yang kita tahu macam mana dia dihalau oleh penduduk Taif waktu dia pergi untuk minta tolong. So daripada plot yang dia cerita di peringkat awal tu sikit, sampai dia diusir lepas dia jumpa 3 pemimpin, 3 bersaudara kan. Yang sampai dia Nabi terpaksa bawa dia lari ke satu kebun dusun dan berehat kat satu pokok yang kat situ dia jumpa dengan adas tu, dan dia berdoa dekat Tuhan. Dekat doa tu, aku berlindung dari cahaya wajahmu. Yang part tu memang sangat sedih. Kemudian lagi dekat waktu perang Uhud, waktu Nabi kena serang bila pasukan perang dah turun, kita semua dah tahu cerita sejarah tu pun, tapi bila baca yang ni memang kita akan rasa lain. So saya tak pandai nak petik yang mana yang paling dia cerita dia padat, tapi dia fokus pada momen dalam hidup Nabi. Jadi paduan pada semua cerita tu yang akhirnya yang kita rasa satu je. Yang kita faham pun satu je. Yang cinta pada Nabi tu apa dia. Karya ini bukan sahaja dianggap biografi terbaik tentang Nabi Muhammad dalam bahasa Inggeris, malah sesetengah pihak menganggap ia merupakan biografi terbaik bahasa Inggeris yang pernah diterbitkan. Farhan pula terpesona dengan kemahiran penulis menjalin naratif yang dikumpul dari sumber-sumber sejarah asal yang begitu besar. Buku ni ditulis, dia dari satu segi dia macam satu dia merakamkan satu tribute, maknanya dia menulis tentang sirah Nabi. Masa menulis tu pula Martin Lings dia kata dia sebenarnya dia tak rasa layak nak menulis tentang Nabi, tapi ada satu saya tak ingat sama ada orang yang minta juga untuk dia menulis ke, ataupun ada satu dorongan rohaniah yang mendorong dia untuk menulis buku ni. Jadi bila menulis ni, maknanya tentang Nabi ni dengan bahasa yang paling cantik yang kita mampu lah. So itu pertama.
yang mesti yang saya nampak lah, yang pertama yang pengarang dia utamakan dengan bahasa secantik mungkin, sebab ni tentang Nabi SAW. Dengan sebab tu setengah orang menganggap ini bukan saja salah satu biografi terbaik Nabi dalam bahasa Inggeris, tapi salah satu biografi terbaik dalam bahasa Inggeris. Bukan tentang Nabi saja, salah satu biografi terbaik pernah ditulis dalam sejarah penerbitan di dunia. Jadi apa tu, sebab ni tribute, ini satu penghargaan, satu sanjungan kepada Nabi. Soal sama ada dia ditulis untuk khalayak yang tertentu saja, saya rasa tak berbangkit. Sebab kami pertama sekali, yang bahasa Inggeris tu pun setengah orang kata memang agak susah nak faham. Saya rasa susah tu dekat bab tu lah, bab hadis, kemudian dialog tu yang diguna bahasa Shakespearean. Tapi kita dapatkan respon daripada pembeli yang edisi Melayu ni. Setakat ni kebanyakan respon yang kita dapat sama. Bila baca buku ni, seolah-olah membaca kata seolah-olah kita ada dekat zaman Nabi, rasa dia tu. Jadi saya rasa bahasa, sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, kalau even dia tinggi sekalipun, kalau bila baca tu dia tetap akan kita kata macam mana, Sampai dia akan sampai lah. sebab penulis ni menulis pun kalau kita baca dan kita renung dalam-dalam kan, kita akan rasa macam mana dia menulis sejarah Nabi yang besar ni. Dia boleh pilih jalan yang macam ni untuk dia tulis. So maknanya pembacaan dia memang meluaslah terhadap sumber-sumber yang asal ni, Ibn Ishaq apa semua ni. So dalam naratif Melati atau Bali apa semua, naratif dia banyak. Dekat satu plot ataupun satu babak ada banyak riwayat tentang kawan ni cerita dari sudut ni, kawan cerita dari sudut ni. Macam mana dia boleh ambil, pengarang dia boleh ambil cerita-cerita yang banyak tu, dia pilih untuk dia susun dia punya naratif. So itu memang satu benda yang menakjubkan lah bagi saya sendiri. Saya maknanya saya rasa dorongan rohani yang macam Ustaz sebut tadi, atau memang dia betul-betul dah master dengan sejarah Nabi ni. Bila dia tulis dengan dan saya rasa dia menulis dengan apa kita nak sebut, mata hati ataupun mungkin secara spiritual yang tinggi. Jadi bila kita baca buku ni, kita rasa kita sendiri sampai apa yang dia nak sebut. Sebab tu sampai bila dekat sedih tu kita sedih. Saya sendiri terjemah sampai terberhenti terjemah, tak boleh nak terjemah sebab sedih. Jadi memang saya rasa memang ini bukan dia saja-saja dia saja-saja nak duduk tak duduk nak terjemah buku, nak tulis buku tentang Nabi. So saya rasa memang ini satu benda yang datang daripada dorongan lain, sama ada spiritual ataupun ilham atau macam mana. So bila kita yang terjemah dan orang yang membaca selepas terjemahan ni pun rasa benda yang sama. Macam yang saya sebut tadi, komen-komen yang kita dapat setakat sekarang ni memang semua hampir sekata. Kata kita baca buku ni, kita kata kita duduk dengan Nabi, kita tengok sejarah Nabi, atau kita tengok daripada atas, daripada tepi, sampai macam tu. Ada yang kita rasa macam duduk kat Mekah, rasa duduk kat Madinah. Dan dia gaya dia gaya novel. So anak-anak muda yang tengok gambar ni, yang tengok rakaman ni, boleh beli buku ni sebab dia macam novel. Gaya cerita tu bukan macam buku sejarah yang lain kita baca yang lain. Dia macam novel, ada dialog, ada cerita, ada gambaran tentang dataran Uhud, dataran Badar. Perang Badar tu dia boleh gambarkan suasana pagi tu. Burung apa? Terjemah? Burung kasar, burung apa? Yang duk terbang, yang duk tinggi makan bangkai ya. Apa ni? Nasar lah. Burung Nasar ya. Burung Nasar. Jadi sampai macam tu sekali, burung pun dah duk tunggu dah ni, dua pasukan yang nak bertembung saat lagi ni, seolah-olah burung sendiri dah tahu kata akan ada pertempuran, akan ada kematian dan nanti dia bakal boleh santap mayat-mayat tu. So kita masuk
dataran batu yang berceracah, batu hitam apa semua. So, sampai macam tu. yang malaikat ikut perang dalam yang malaikat ikut Sahabat perang, malaikat ikut perang pun dalam buku ni asalnya yang cerita yang kita ada boleh gitu. rasa sama gerun. Gurun tu. Pasukan malaikat yang main dengan kuda yang tak jejak tanah. Kita akan rasa gerun bila baca. Maknanya ada elemen-elemen dramatik, suspense Ya, semua macam memang novel ada. kita baca kan. Ya. Selalu kalau kita baca sejarah yang macam malaikat dalam perang Badar tu kita tahu, tapi kita Ya, tak terasa. Tak Yang terasa. ni memang terasa. Okey. Terasa macam ada orang tentera lawan, tentera kafir masa tu takut sampai jatuh rebah. Mati sebab takut. Mati sebab takut. Tapi dia punya gambaran dia tu kita boleh bayangkan, memang patut dia takut. Jadi dia memang kelebihan itulah hidup buku ni. Tokoh wartawan Tan Sri Johan Jaafar pula menganggap buku tulisan Marty Lings ini antara buku terbaik tentang Rasulullah dalam bahasa Inggeris. Jelasnya, naratif buku ini disusun dalam bentuk yang amat mudah dibaca, walaupun proses memperolehinya cukup sukar kerana bersumberkan bahan-bahan langka sejauh abad ke-9. Saya sebenarnya menganggap bahawa ini adalah salah sebuah buku terbaik tentang Rasulullah yang pernah dihasilkan. Kita harus ingat bahawa banyak buku tentang Rasulullah telah dihasilkan oleh pelbagai pihak, ya, terutamanya banyak buku dalam pelbagai bentuk, ya. Tetapi ada dua buku yang mengesankan saya. Yang pertama ialah buku yang ditulis oleh seorang wartawan, seorang pemikir, seorang penulis terkenal daripada Mesir pada tahun 1933, iaitu The Life of Muhammad, ya, yang ditulis oleh Muhammad Haikal. Ini kita tahu dia ini adalah satu legend lah dalam dunia penulisan dan juga kewartawanan. Dan beliau menghasilkan buku ini pada tahun 1933, tetapi mengambil masa yang agak lama, saya percaya. Edisi ke-8 baru dibenarkan terjemahan dalam bahasa Inggeris, dan terjemahan ini dilakukan oleh Profesor Ismail Faruqi, ya. Dan ini satu buku yang sangat mengagumkan saya, ya, walaupun saya membacanya dalam versi bahasa Inggeris, ya, terjemahan, tetapi saya anggap ini adalah buku yang memberikan saya perspektif baru tentang Rasulullah, ya, sebab kita selama ini banyak membaca, banyak mengetahui, kita belajar di sekolah agama pun, ya, macam saya di sekolah agama Negeri Johor, saya banyak belajar tentang Rasulullah ini, tetapi dari perspektif yang berbeza. Dalam konteks apa yang dilakukan oleh Muhammad Haikal ini, Muhammad Hussein Haikal sebenarnya, bahawa beliau memberikan satu perspektif baru. Dan itu tahun 1933. Pada tahun 1983 muncul buku ini, buku Martin Lings ini. Dan sekali lagi, saya menganggap bahawa ini adalah bagi banyak pandangan orang lah, ini merupakan sebuah buku yang dianggap sebagai buku terbaik tentang Rasulullah yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Dan saya percaya bahawa itu memang betul. Saya tak dapat menafikannya. Dan apa yang unik mengenai buku Martin Lings ini, saya fikir oleh kerana beliau ni seorang literary scholar, ya, beliau seorang tokoh sastra, dan cara beliau menulis itu dengan cara yang amat simple. Ada 85 bab dalam buku ini, ya, dan buku ini dibuat dengan cara yang mudah dibaca dan kemudian dengan flow naratifnya itu yang cukup baik, tetapi penuh autoriti, sebab buku ini berdasarkan kepada bahan-bahan klasik yang sebenarnya tidak diketahui umum sebelum ini, ya, dan ini adalah bahan-bahan yang sebenarnya diambil daripada sumber-sumber seperti pengkaji ataupun sejarawan seperti Ibni Ishaq, ya, Ibni Sa'ad dan juga Al-Waqidi, ya. Ini adalah bahan-bahan yang tidak banyak diketahui orang sebelum ini, tetapi Martin Lings telah menggunakan bahan-bahan ini, dan banyak daripada bahan-bahan ini adalah bahan yang diperolehi pada abad yang ke-9, ya. Jadi bila dia menghasilkan buku ini dengan cara yang sangat simple,
Ini kadang-kadang dia punya babnya itu cuma 2 muka je. Ada yang 3 muka, ada yang 4 muka. Dia tak adalah bab yang berjela-jela. Sebab itu pembacaan yang menjadi sangat mudah. Dan beliau sebenarnya adalah seorang sejarawan, sastra. Bagi saya is literary scholar plus historian lah. Dan bila beliau menghasilkan buku Rasulullah ini, Muhammad ini, beliau menulis dengan pendekatan yang sangat mudah untuk diteliti atau dibaca atau dimanfaatkan oleh semua orang. Saya menganggap bahawa ini adalah adalah buku yang terbaik tentang Rasulullah dalam bahasa Inggeris. Walaupun saya sama mengagumi buku ini dengan buku Muhammad Hussein Haikal itu, tetapi dalam konteks ini kita melihat ini tulisan asal dalam bahasa Inggeris. Dan saya sendiri, oleh kerana tentulah saya lebih selesa membaca dalam bahasa Inggeris, dan saya fikir buku yang diterbitkan oleh IBDE ini merupakan terjemahan kali kedua kalau saya tak silap daripada buku Martin Lings ini. Komen saya tentang buku terjemahan ini satulah, bahawa kita harus menerima hakikat bahawa terjemahan ada masalah itu sendiri. Terjemahan kadang-kadang kata orang ni ibarat keindahan lah, seorang gambaran yang tentang sesuatu yang indah yang cuba diterjemahkan, apalagi dia menggunakan kata-kata, dia menggunakan nuansa, dia menggunakan frasa, dia menggunakan idiosinkrasi dalam bahasa-bahasa tertentu. Maka itu apabila diterjemahkan kadang-kadang akan ada masalah dari segi rendering ataupun untuk membawa ke dalam bahasa bahasa yang diterjemahkan. Dan kita tahu bahawa buku ini telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa, dan dalam konteks ini apa yang dilakukan oleh Martin Lings ialah dia menggunakan bahan asal, dan bahan asal itu yang dilihat, dan yang lebih penting lagi, dia tidak menulis sekadar kisah Rasulullah. Dia memberikan perspektif sejarah yang sewaktu zaman Rasulullah itu dalam konteks yang betul. Ini soal konteks dalam sirah Islam ini, ini sangat penting, Jadi dia memberikan chronological konteks dengan betul, dengan baik, dan juga dalam konteks agama Islam itu sendiri, Sebab apa yang berlaku sewaktu Rasulullah mengembangkan Islam, maka kita perhatikan bahawa banyak isu yang berbangkit, dan kita tidak boleh melihat hanya daripada konteks tokoh itu saja, tetapi daripada konteks masyarakat Quraisy pada ketika itu, dalam konteks yang lebih besar, dalam konteks global pada ketika itulah, walaupun kita faham global pada masa itu agak terbatas luasnya, tetapi kita harus memahami the known world at that time, dan ini semua diberikan perspektif yang sangat baik oleh Martin Lings, Sambutan yang diberi terhadap buku ini menyebabkan timbul cadangan untuk menerbitkan buku ini dalam versi mudah atau versi pelajar. Namun, jelas mustahil, walaupun dalam versinya yang asal, karya hebat ini sebenarnya tetap mampu dinikmati oleh kanak-kanak kerana kisah Nabi seperti yang terkandung dalam buku ini mempunyai barakahnya yang tersendiri. Apa yang patut dilakukan selepas ini ialah menerbitkan edisi untuk pelajar, ataupun saya tidak tahu sama ada boleh dilakukan abridged edition, sebab buku ini agak besar dan tebal, 85 bab, dan kemudian dia menggunakan bahasa yang tentunya scholarly lah, jadi kalau mungkin boleh dapat dicarikan pendekatan untuk meringkaskan ataupun abridge, untuk bacaan pelajar-pelajar, saya fikir ini cukup baik sekali. Dia ada rancangan kan? Ada rancangan. Tapi jangan takut bacalah yang ni pun. Sebab anak saya masa dia umur 6-7 tahun. 6 tahun kalau tak salah. 7 tahun ke macam tu. Sebelum dia tidur, dia baca ni yang bahasa Inggeris ni. Dia tak faham tapi dia suka dengar. Dan sebab bahasa dia sedap. Jadi kita kata cerita Nabi ni dia ada barakah dia yang tertentu, ada manfaatnya untuk kanak-kanak. Even kalau dia tak faham pun kita baca je bagi dia. Kita baca sirah kan untuk anak-anak. Ada dalam rancangan kita untuk terbitkan
buku ni yang edisi kanak-kanak, tapi kita tak tahu bila. Jadi sebelum nak sampai yang tu, kita gesa anak-anak pun baca buku ni, boleh faham. Anak saya pun duk baca sikit-sikit, tanya Baba, tengok buku Baba ni dah duduk kat mata-mata lah, orang dalam Facebook lah, Ibrahim pun angkat apa semua kan. Best sangat kan ni? Oi, kata baca lah, best tak best kan? Jadi kita baca, budak boleh faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar rakyat Malaysia dan khususnya rakyat negeri Selangor? Hari ini saya ingin berkongsi salah satu hasil terbaru karya-karya terjemahan karya-karya ulung dalam dunia yang diusahakan oleh pihak kerajaan negeri sejak sekian lama oleh inisiatif Buku Darul Ihsan ataupun IBDE. Karya ini adalah satu karya yang dinamakan sebagai Muhammad, riwayat hidup berdasarkan sumber terawal tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dikarang oleh Martin Lings ataupun lebih juga dikenali sebagai Abu Bakar Sirajuddin, yang juga merupakan keeper for Oriental Manuscript di British Library dan juga di British Museum. Dan dalam buku ini yang tuan-tuan boleh dapatkan, sama ada menghubungi terus IBDE ataupun di laman-laman seperti Shopee dan Lazada, kita akan dapat membaca dan meneliti karya ini dalam bahasa Melayu. Dan ini adalah terjemahan bahasa Melayu pertama yang dibuat. Sebelum ini hanya terjemahan-terjemahan ke bahasa Indonesia saja pernah diusahakan. Dalam buku ini kita akan dapat melihat gambaran bagaimana suasana kehidupan masyarakat di tanah Arab pada ketika itu, khususnya di Mekah dan Madinah. Dan di samping itu kita akan dapat melihat bagaimana penceritaan yang sangat enak untuk kita baca dan kita hayati, bagaimana kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi masyarakat dan kondisi kejahilan masyarakat pada ketika itu. Dan tidak ketinggalan bagaimana kecintaan dan kasih sayang yang ditonjolkan melalui penceritaan ini sahabat-sahabat dan keluarga baginda kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui pembacaan ini kita akan dapat memahami budaya, latar belakang dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku utusan dan juga Rasulullah, utusan Allah dan juga Rasulullah, menyampaikan dan juga menggunakan kaedah hikmah dalam penyampaian dan juga dalam dakwah baginda sepanjang hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dapatkannya dengan harga sekitar 75 hingga 76 ringgit. Boleh kalau di Shopee cukup kita search Muhammad Martin Lings, kita akan dapatkan pautan-pautan untuk dapatkan buku ini. Dapatkan insya-Allah sesuai untuk bacaan sendiri dan juga bacaan keluarga, apatah lagi untuk kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih. Kita jumpa lagi selepas ini dengan karya lain ataupun dengan perkara-perkara lain yang dilahirkan daripada hasrat dan cita-cita kerajaan negeri. Saudara, begitulah kisah penghasilan terjemahan buku Muhammad tulisan Martin Lings ini. Baik karya asal dalam bahasa Inggeris ataupun karya terjemahan dalam bahasa Melayu, kedua-duanya mempunyai majlisnya tersendiri yang telah pun dinikmati kesannya oleh para pembaca. Terima kasih kepada IBDE atas usaha untuk menterjemahkan buku yang penting ini. Sehingga bertemu lagi, saya Haizil Osman untuk sumber kini Muhammad, sebuah dokumentasi.